Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kemarin saya ada postkan satu video berkenaan dengan seorang dalang utama, perancang utama untuk kes rasuah Jana Wibawa. Pada ketika saya mempost video itu, belum ada nama yang disebut siapakah Datuk Roy itu. Kali ini akhirnya SPRM mengeluarkan siapakah nama dan gambar kepada Datuk Roy tersebut. Ini saya sisipkan gambar tersebut, iaitu gambar kepada Datuk Roy yang disiasat sekarang ini, sedang dikesan oleh SPRM untuk disiasat. Inilah gambar Datuk Roy untuk membantu siasatan rasuah Jana Wibawa yang melibatkan banyak orang di dalam Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM Kuala Lumpur disahkan sedang mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan kepada kes rasuah berkaitan dengan projek jana ekonomi permekasaan kontraktor Bumiputera Berwibawa atau Jana Wibawa. Akhirnya SPRM dalam satu kenyataan berkata lelaki tersebut dinamakan sebagai Muhammad Hussein Muhammad Nasir, 54 tahun, yang juga dikenali sebagai Datuk Roy, yang mempunyai alamat terakhir di nombor 3 di lorong 3 RRM Semambu di Kuantan, Pahang. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai lelaki tersebut yang gambarnya saya sisipkan ini diminta untuk menghubungi pegawai penyiasat, iaitu Muhammad Ashraf Mustafa di talian 013 4405210, kata SPRM dalam satu kenyataan. Pada semalam, Malaysia Kini telah memetik bernama yang melaporkan bahawa SPRM menahan seorang pegawainya dan 3 lagi individu lain, termasuklah seorang wanita pada Khamis lepas kerana dipercayai telah meminta dan menerima rasuah sebanyak RM400,000 bagi mengelakkan siasatan yang melibatkan kes program Jana Wibawa. Wanita berkenaan bagaimanapun telah dibebaskan dengan jaminan SPRM, manakala 3 lagi suspek yang lain kini diremand sehingga hari ini. SPRM juga dilaporkan sedang mengesan seorang lelaki yang dikenali sebagai Datuk Roy yang dipercaya adalah perancang utama dalam kes rasuah melibatkan siasatan bagi kes berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah persoalannya sekarang ini, adakah kes ini juga menjadi seperti kes Jolo yang dikesan, mau cari orang itu tapi tak jumpa-jumpa? Kita harap kali ini SPRM tidak akan membiarkan Datuk Roy ini lesap, dan begitu juga dengan PDRM. Kita mendoakan semoga mereka tetap sihat, tetap dalam keadaan yang baik, bekerja dengan baik supaya mereka dapat menangkap Datuk Roy, dalang utama, perancang utama kepada kes Jana Wibawa ini, yang akhirnya membawa kepada setakat ini 7+6 13 pendakwaan kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagaimanakah beliau yang dalam laporan kemarin mengatakan beliau juga pernah terlibat dengan rasuah, sekali lagi terlibat lagi dengan rasuah? Ini membuatkan banyak tanda tanya, mengapa dia boleh terlibat sekali lagi di dalam rasuah? Tidakkah kerajaan yang dulu dapat menyiasat beliau ini sebelum melakukan apa-apa rundingan, apa-apa transaksi, apa-apa rancangan bersama dengan beliau? Kita doakan semoga SPRM dapat menahan beliau untuk dapat menyiasat dengan adil dan saksama untuk kes Jana Wibawa ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pagi-pagi buta ni ada satu berita yang rupanya aku pun baru tahu
Saya nak kongsi saja satu Twitter daripada official Menteri Pasola. Rupanya korang nak tahu tak kenapa Hadi Awang menggelupur nak jatuhkan kerajaan perpaduan daripada Agung, daripada Raja-Raja Melayu Malaysia, daripada seluruh rakyat Malaysia yang telah pun mengundi dan membuktikan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai lebih ramai penyokong melalui Pakatan Harapan dibandingkan dengan yang lain. Oh, rupa-rupanya menurut official Menteri Pasola ini, Hadi Awang ni menggelupur nak jatuhkan kerajaan pertama kerana apa? Kerana Mahkamah Pilihan Raya sudah pun menolak bantahan Parlimen Marang. Makna kata, Hadi Awang berkemungkinan akan menjadi kluster mahkamah. Sebutan perbicaraan kes itu sah bermula pada 6 sehingga 21 Mac tahun 2023 ini untuk kes sogokan rasuah keji kepada pengundi yang dikatakan sebagai sedekah oleh Tok Guru Hadi Awang. Dalam video yang viral itu, siap sumpah, mengangkat sumpah, Wallahi saya undi PAS, kemudian dibagi duit. Sempat dirakam dan video itu memang sah, betul telah disiasat oleh SPRM dan telah disiasat juga oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi mahkamah telah menolak bantahan daripada PAS untuk Parlimen Marang. Parlimen Marang siapa dia? Hadi Awang. Kes itu akan dibicarakan di hadapan Hakim Datuk Hassan. Sudah ada hakimnya sekali. Sekarang Hadi Awang akan jadi kluster mahkamah. Wah, akhirnya beliau menjadi kluster mahkamah. Sekarang dia akan setaraf dengan kluster mahkamah yang selama ini dia anggap sebagai kluster mahkamah. Sekarang dia tak boleh, tak layak dah untuk sebut kluster mahkamah kerana dia pun kluster mahkamah. Menurut berita yang telah diterbitkan, bantahan awal petisyen PRU15 Parlimen Marang ditolak. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada Ahad mengarahkan Abdul Hadi Awang membayar kos perundangan sebanyak RM20,000 kepada pihak pempatisyen. Awal-awal dah kalah. Dalam berita itu, dia punya berita begini bunyinya. Mahkamah turut menetapkan tarikh perbicaraan penuh kes itu bermula 6 hingga 21 Mac depan bulan ni. Katanya ketika dihubungi di sini pada Ahad. Sementara itu, peguam yang mewakili UMNO Terengganu, Amin Osman berkata, Hakim menolak semua alasan permohonan bantahan awal yang dikemukakan oleh PN. Dah kalah rupanya. Katanya ia termasuk alasan tempoh had masa bagi failkan petisyen seperti yang ditetapkan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Wow. Daripada Twitter ini, threadnya pun panjang dengan komen. Thread yang seterusnya, kalau didapati bersalah, mahkamah akan mengarahkan untuk kerusi dikosongkan dan ahli Parlimen Marang akan hilang kerusi. Speaker Dewan Rakyat akan memberi notis kepada ASPR tentang kekosongan dan ASPR perlu mengadakan pilihan raya kecil PRK di kawasan Parlimen Marang. Goodbye Hadi Awang. Dan ini kes rujukannya boleh dibaca, kes yang sama yang pernah berlaku di PRU14 di Cameron Highland, di mana kerusi penyandang terbatal dan diarah kosongkan kerusi kerana telah memberi sogokan bagi rasuah tiket balik pengundi. Kalau betul, Hadi Awang akan jadi Presiden Parti Melayu Islam terbesar yang hilang kerusi pada sesi parlimen. Wow. Jadi orang punya komen seterusnya, orang tanya,
Hadi itu satu, Masjid Tanah dan Gua Musang pula bagaimana? Dan patut revise balik. Jawapannya Gua Musang sebenarnya menurut setahu aku diorang lambat hantar petition dalam masa 28 hari plus kuli tarik responden 2 dan 3 masa itu. Itulah sayang gila. Masjid Tanah pun BN lambat hantar petition, kata jawapan daripada official Menteri Pasola. Lepas itu My News Hub bagi komen padan muka manusia yang mengamalkan rasuah yang cuba dilapik sebagai kononnya sedekah. Okey, dan banyak lagi tiba-tiba ada seorang yang cuba, saya rasa cuba backup kepada kes ini daripada pagi, petang, siang, malam. Dia reply, dia ulama, dia tak takut pada siapa-siapa kecuali Allah. Yang meroyan gila babeh adalah PH, UMNO dan BN, katanya. Official Menteri Pasola jawab, tak apalah, dia ulama, relax lah, jangan takut. Ingat, ulama tak boleh buat salah ke atas muka bumi ni. Ulama tetap manusia bro, tak lari dari buat kesalahan. Jangan cakap ulama, ustaz pun ramai yang ada kes merogol orang. Banyak yang kita dengar, kata official Menteri Pasola. Wow, ini panas nih. Betulkah perkara tu? Saya pun tak pasti, tapi mungkin betul sebab banyak sangatlah sekarang ini, banyak sangat harapkan pegar makan padi. Lepas itu kemudian daripada Meg Gorgeous bilang, Meg Gorgeous mula ada naratif dia dan para walanon pun berduyun-duyun percaya. By the way, jarang-jarang posting Pasola lalu TL saja singgah jawab ha katanya. Kemudian Muhammad Z pula bertanya, video sumpah wallahi undi PAS tu berlaku dalam area Hadi Awang Al-Kadzab kan, katanya. Kemudian official Menteri Pasola jawab, betul, ada bagi janjan sikit sedekah lepas angkat sumpah, katanya. Dan terakhir daripada Shedrana 77, dia kata begini, kes Hadi memang berat, boleh dipenjarakan, dan Hadi boleh hilang kelayakan serta tak boleh bertanding selama 2 penggal. Tu yang Hadi menggelupur nak mampu. InsyaAllah Hadi akan kena nanti. Walaupun jom kita takbir, kata si Shedrana 77. Okey. Kemudian official Menteri Pasola menjawab, takbir. Ayu walauin ke Padang Merbok, ulama su kita dianiaya, katanya. Okey. So begitulah, anda boleh nampak ini, anda boleh cari ini di official Menteri Pasola punya Twitter untuk mendapatkan berita yang lengkap dan untuk mendapatkan komen-komen yang memang menarik perhatian. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, kita jumpa lagi, bye bye.